Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video kali ini saya ingin kongsikan kepada pelajar cara menulis perenggan isi karangan bahagian B. Penerangan ini saya tidak menggunakan sebarang teknik tetapi hanya menggunakan teknik dalam menghurai isi sahaja. Berikut adalah struktur asas yang perlu ada dalam sesebuah isi karangan. Saya rangkumkan kepada 4 struktur. Yang pertama dimulakan dengan ayat isi, huraian dan contoh, peribahasa dan diakhiri dengan ayat penegasan. Struktur ini bukan bermaksud mewakili 4 ayat. Tidak, ini adalah struktur yang perlu ada dalam perenggan isi kita yang hadir daripada lebih daripada 4 ayat. Saya berikan satu contoh soalan dan saya akan berikan penerangan untuk menghurai satu isi daripada soalan karangan ini. Baik, soalannya adalah setiap ahli keluarga memainkan peranan penting ke arah melahirkan gaya hidup yang sihat. Jelaskan peranan ibu bapa dalam memupuk amalan gaya hidup sihat. Jadi sebelum kita menjawab, menulis bahagian pendahuluan dan isi karangan, wajib kita menganalisis soalan ini. Yang pertama, apakah tema soalan tersebut? Baik, tema soalan ini adalah tentang amalan gaya hidup sihat. Apakah kata kunci soalan ini? Kata kuncinya, kehendak soalannya adalah berkenaan peranan. Siapakah pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah ini? Yang terlibat adalah daripada ibu bapa kepada ahli keluarga. Dan yang terakhir, apakah isu semasa yang boleh dikaitkan dengan tema ini? Bila kita sebut tentang amalan gaya hidup sihat, mungkin isu semasa yang bermain di fikiran kita mungkin adalah masalah obesiti ataupun penyakit kronik. Jadi selepas kita berjaya menganalisis soalan ini, barulah kita dapat memikirkan apakah isi-isi yang menjawab persoalan karangan ini. Saya senaraikan cadangan-cadangan isi karangan yang sesuai dengan soalan ini. Terdapat 7 pilihan. Cuma untuk bahagian B kita pilih 4 yang terbaik. Jadi anda bolehlah memilih mana-mana isi yang anda rasa memiliki huraian-huraian yang menarik. Dan tips untuk menyusun isi-isi, pastikan isi yang pertama kita letakkan isi yang memiliki huraian, isi yang mantap, huraian yang jelas, contoh yang relevan dan yang menarik. Diikuti dengan kedua yang terbaik, ketiga terbaik dan yang terakhir untuk isi yang keempat. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian penanda, meletakkan kita di dalam kriteria yang terbaik. Baiklah, saya akan terangkan struktur yang pertama dalam isi karangan adalah ayat isi. Baik, dalam ayat isi haruslah memiliki penanda wacana dan kata kunci dan tema soalan perlulah diulang dalam ayat isi ini, terutamanya dalam isi yang pertama. Dan sekiranya kata kunci soalan berkaitan langkah-langkah, cara ataupun kaedah, wajib kita nyatakan pihak. Baik, di bawah sini saya kongsikan contoh penulisan ayat untuk ayat isi seperti mana yang saya terangkan tadi. Pada realitinya ini adalah penanda wacana, peranan dan amalan gaya hidup yang sihat ini adalah tema dan kata kunci, dan ibu bapa ini adalah pihak bagi soalan peranan, dan ini adalah isi untuk isi yang pertama. Selepas sahaja kita berjaya menulis ayat isi dengan lengkap, kita akan teruskan huraian bahagian isi. Untuk menghurai isi karangan anda bolehlah menggunakan teknik 5W1H, iaitu 5W1H ini adalah persoalan-persoalan yang timbul dalam sesuatu aspek yang hadir daripada kata tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana dan di mana, yang terakhir bila. Untuk menghurai isi tersebut, anda bolehlah menggunakan sekurang-kurangnya 3 atau 4 persoalan untuk menjawab bagi menguraikan isi tersebut. Tetapi pilihlah persoalan-persoalan 5W1H yang sesuai dengan isi karangan. Anda tidak boleh menggunakan sesuka hati, tapi anda perlu pilih persoalan-persoalan yang sesuai, yang boleh menyokong menjawab huraian isi anda. Dan apabila anda menjawab persoalan-persoalan tersebut, kemukakanlah contoh atau bukti supaya huraian anda lebih jelas. Di sini saya gunakan 3 persoalan 5W1H untuk menghuraikan isi saya tadi. Baik, saya menggunakan kata tanya mengapa, yang kedua bagaimana dan yang ketiga apakah.
Jadi untuk mendapatkan huraiannya, saya perlulah membina satu pernyataan soalan untuk mendapatkan jawapan-jawapan bagi menyokong isi saya. Jadi untuk persoalan mengapa, saya berikan soalan mengapa ibu bapa perlu memastikan anak-anak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jadi saya akan jawab persoalan tersebut untuk meletakkannya dalam bahagian huraian. Persoalan yang kedua adalah bagaimana anak-anak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Dan yang ketiga, apakah contoh-contoh makanan yang sihat. Jadi 3 persoalan ini saya gunakan untuk menghurai isi karangan saya. Berikut adalah contoh jawapan bagi persoalan-persoalan tersebut. Yang pertama, persoalan bagi persoalan mengapa, saya menjawab dengan pemakanan yang seimbang mampu memberikan vitamin yang secukupnya kepada tubuh badan, seterusnya mengelakkan ahli keluarga dijangkiti penyakit berbahaya. Untuk persoalan bagaimana, saya timbulkan persoalan bagaimanakah anak-anak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jawapannya adalah ibu bapa perlu menyediakan hidangan berdasarkan panduan piramid makanan seperti melebihkan sayur-sayuran dalam masakan serta buah-buahan yang mengandungi pelbagai vitamin penting kepada ahli keluarga. Dan timbul jawapan yang kedua, tidak salah untuk kita berikan lebih daripada satu jawapan kerana selagi mana jawapan itu mampu menyokong huraian kita, selagi itulah kita boleh menulis jawapan bagi persoalan-persoalan tersebut. Jawapan bagi persoalan yang kedua adalah ibu bapa perlu memastikan ahli keluarga tidak mengambil makanan segera yang terdapat di pasaran kerana makanan-makanan tersebut tidak membekalkan zat yang diperlukan oleh tubuh badan. Jadi saya ada setakat ini ada 3 jawapan untuk huraian isi tersebut. Baik, ini adalah jawapan bagi persoalan yang ketiga. Apakah contoh-contoh makanan yang sihat? Saya berikan jawapan saya, buah apel, nenas, pisang serta tembikai merupakan buah-buahan yang memiliki pelbagai khasiat yang boleh diamalkan dalam diet pemakanan harian. Jadi selesai menjawab persoalan-persoalan, selesai tugas saya bahagian struktur yang kedua, iaitu huraian dan contoh. Kita teruskan dengan struktur yang ketiga, iaitu peribahasa. Baik, untuk huraian pertama ini saya merasakan 2 peribahasa ini dapat diberikan persamaan dengan huraian tadi. Jadi untuk bahagian peribahasa, awak berikanlah peribahasa-peribahasa yang boleh disamakan ataupun dikaitkan dengan huraian isi. Jadi ini contoh saya. Amalan pemakanan yang sihat penting bagi mengelakkan ahli keluarga dijangkiti penyakit berbahaya kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Bahagian terakhir, struktur bahagian isi adalah ayat penegasan. Kita akhirkan ayat kita dengan ayat penegasan dengan menyatakan semula isi, mengulanginya pada ayat penegasan. Ini adalah contoh untuk ayat isi dan ini adalah contoh penegasan saya. Nyatalah di sini bahawa amalan gaya hidup yang sihat dapat dilakukan dengan memastikan anak-anak mengamalkan pemakanan yang seimbang. Jadi selepas sahaja kita berjaya membuat rangka bahagian 4 struktur isi ini, maka terhasillah isi kita dalam bentuk satu perenggan yang lengkap. Yang berwarna ungu ini adalah ayat isi, yang berwarna biru ini adalah ayat-ayat untuk huraian, berwarna kuning adalah peribahasa dan yang terakhir berwarna coklat ini adalah penegasan. Kalau kita lihat di sini, warna biru ni lebih dominan dalam bahagian perenggan isi kita, iaitu mewakili huraian. Jadi target kita untuk menulis satu perenggan adalah setengah muka surat. Jadi pastikan bahagian berwarna biru, iaitu bahagian huraian, dominan dalam struktur perenggan isi anda untuk mendapatkan huraian yang jelas dan mantap. Itu sahaja kelas penerangan saya, perkongsian saya diharapkan dapat membantu anda dalam menulis karangan bahagian isi karangan bahagian B. Sekian, Assalamualaikum.